TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Semua sihat? Sebentar tadi kalau siapa yang mengikuti Wani dari jam 4 petang, anda bersama saya untuk subjek Sains Komputer. Dan sekarang ini kita akan sambung lagi mata pelajaran kita untuk subjek Asas Kelestarian. Satu subjek yang agak menarik sebab Wani pun pernah mengendalikan dengan cikgu untuk subjek ini dan subjek ni memang sangat, orang kata, sangat fun lah sebenarnya. Jadi kalau anda di rumah yang tak sabar lagi nak ikuti pelajaran kita hari ini, kena tunggu sampai habis. Dan sekarang ini kita nak saksikan dulu siapa guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Sehabis baik. Itu dia cogan kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, Cikgu Muhammad Asri dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Sihat? baik, alhamdulillah. Okey, ya, alhamdulillah Cikgu. Okey, ini merupakan kali pertama ya Cikgu dengan saya di studio Road to Ya, Success. betul Wani. Selamat datang ke studio kami. Tapi di sini lain sikit. Selalunya Cikgu datang tangan kosong, sediakan presentation, tapi hari ini Cikgu bawa sesuatu yang agak menarik di situ saya lihat. Apa tu Cikgu? Ini adalah satu model yang pelajar saya hasilkan dalam kelas. Wow, pelajar buat sendiri ya? Ya, pelajar buat sendiri. Okey, tapi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mungkin Cikgu boleh kongsikan sebenarnya objektif yang akan kita sama-sama belajar untuk asas kelestarian dan mengapa pentingnya mengambil subjek ini, Cikgu? Okey, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara ataupun penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Okey. Dan kita ada dua objektif. Yang pertama, kita nak mencerakinkan gambar raja blok. Yang kedua, kita nak melihat bagaimana ataupun kaedah penghasilan sumber tenaga elektrik itu daripada sumber lestari tersebut. Okey, penghasilan sumber tenaga elektrik. Jadi di situ, kalau saya boleh tahu, benda tu berfungsi tak Cikgu? Boleh bergerak ke? Okey, dalam kelas kita dah uji dia dalam beberapa fungsi menggunakan ni benda warna hitam ni. Okey. Wani tahu tak apa benda warna hitam ni? Warna hitam. Adakah itu solar, Cikgu? Ya, betul. Namanya solar. Solar. Kan? Tapi disebabkan kita dalam studio, jadi saya dah gantikan dengan bateri. Jadi kalau Wani nak cuba, boleh tekan switch tu. Saya boleh cuba? Boleh. Okey, saya kena tekan yang mana Cikgu? Yang punat warna merah. Warna merah? Ya. Ini? Ya. Okey, mana-mana ya? Dua-dua. Dua-dua, satu masa? Satu-satulah. Satu-satu, okey. Ya. Okey, ini kipas. Okey. Okey. Boleh tekan lepas. Alright. Dan satu lagi. Satu lagi apa ni? Ya, lampu. Okey, lampu. Okey. Baik. Wow, hebat. Ini hasil ciptaan anak murid Cikgu sendiri. Ya, dia menggunakan tenaga solar. Itulah yang kita akan sama-sama belajar macam mana kita nak hasilkan tenaga elektrik ni daripada sumber lestari, iaitu menggunakan solar ataupun cahaya matahari. Okey, baik. Nampak tak? Permulaan sudah menarik, apatah lagi sepanjang pelajaran kita hari ini. Tapi Cikgu pun dah terangkan apa yang kita belajar. Sekarang ni kita nak dengar dululah pandangan calon SPM mengenai subjek asas kelestarian. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, subjek asas kelestarian ini adalah subjek yang menarik dan seronok untuk dipelajari. Kerana saya sangat berminat untuk mempelajari benda yang baru, terutama sekali dalam bidang kejuruteraan. Saya berpendapat bahawa subjek asas kelestarian ini sungguh menarik dan seronok untuk dipelajari. Terdapat banyak perkara baru yang telah saya perolehi ketika melakukan amali, terutama berkaitan dengan bidang kejuruteraan dan alam sekitar. Bagi pendapat saya, asas kelestarian merupakan sebuah bidang yang amat menarik dan seronok untuk dipelajari. Malah, asas kelestarian juga sahaja mempunyai teori saja, dia juga mempunyai amali untuk kita pelajari. Mengapa saya memilih bidang ni? Kerana saya suka bidang yang mempunyai amali untuk dipelajari dan ia tidak akan membuatkan saya
pusat untuk mempelajarinya. Didik TV KPM. Okey, kita dah dengarkan pandangan calon mengenai subjek ini dan kita tak sabar dah ni. Wani semua tak sabar nak ikuti pembelajaran bersama dengan Cikgu Asri. Tapi sebelum tu, Wani nak bagi anda berehat seketika lah. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama dengan saya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan juga Cikgu Muhammad Asri selaku guru kanan mata pelajaran teknik dan vocational dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Okey, baik Cikgu, kita bukan sahaja berdua di studio hari ini. Seperti biasa, kita akan panggil bersama dengan kita semua pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita bawakan 6 orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Itu dia ceria-ceria semua pelajar cikgu hari ini. Sebelum kita mulakan, jom kita nak minta anda perkenalkan diri anda, bagi tahu nama penuh. Kita mulakan dengan Ain. Silakan. Assalamualaikum. Saya Ain Akila dari SMK Taman Semarak Nilai. Baik, seterusnya Arisha. Assalamualaikum, saya Nur Elisha Aida dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, seterusnya kita ada Amni. Assalamualaikum, saya Nur Amni Damia dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, terima kasih Amni Damia. Terus kita ada Syazwani lah, nama kita sama. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syazwani Nur Akila dari SMK Taman Semarak Nilai. Okey, dan terus kita ada pelajar lelaki, Muaz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Muaz dari SMK Taman Semarak Nilai. Dan akhir sekali kita ada Razik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik bin Muhammad Razan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Semarak Nilai. Okey, itu dia 6 orang pelajar. Ini semua anak murid cikgu ya? Ya, anak murid saya. Itu dia semangat semua di petang-petang hari ini. Ya. Jadi jom, kalau anda sudah bersedia, bersedia dengan penuh semangat, tunjukkan thumbs up di depan kamera seperti ini. Okey, jom kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Asri. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, tajuk kita hari ini adalah penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Okey, seperti yang kita lihat tadi, salah satunya adalah solar. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan, inilah subjek asas kelestarian atau kod dia 3768. Ya. Okey. Okey, elemen untuk asas kelestarian ni, okey, kita ada perkenalkan itu 3 elemen asas, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar, atau biasa saya sebut dalam kelas iaitu ESA ataupun nak senang ingat AES. Kamera ES. AES. Ya, AES. Okey, dan dia menjurus kepada konsep iaitu lestari. Okey. 3 elemen asas. Ya, 3 elemen asas. Okey, dan untuk asas kelestarian kita akan gunakan 3 kerangka konsep ni, iaitu kelestarian, nama dia sendiri. Okey, dan juga kita akan terapkan teknologi hijau dan juga teknologi dalam pembelajaran kita. Okey, jadi saya pergi terus dekat apa yang kita nak belajar. Okey, sebelum tu ini dia. Okey, iaitu dalam DSKP yang seperti saya dah perkatakan pada Wani tadi dan juga penonton. Okey, iaitu kita nak ceraikan gambar rajah blok penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Okey, dan kedua adalah menghuraikan kaedah penghasilan sumber tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari. Jadi dua ni yang kita akan bincangkan dan juga kita akan lihat soalan yang berkaitan. Baik. Ya. Okey. Kita sambung dengan kita sambung. slide tadi. Slide baru. Okey. Ini slide baru. Sebelum tu dua perkara ni yang kita nak sama-sama flashback supaya kita akan gunakan dalam apa yang kita nak pelajari hari ini. Okey. Jadi kita ada gambar pertama. Okey, iaitu tenaga upayaan. Okey, kita akan gunakan nanti. Okey, tenaga elektrik ini yang kita nak hasilkan. Okey, yang ni tenaga nuklear. Okey, mekanik. Okey, cahaya, tenaga kimia
tenaga kinetik, bunyi dan juga tenaga haba. Tenaga. Okey. Okey. Okey, dan daripada sini kita akan jumpa beberapa jenis sumber tenaga. Okey. Okey, iaitu yang inilah yang kita akan lihat, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbarui ataupun sumber tenaga lestari. Ya. Okey, ya. Ada banyak sebenarnya ya, cikgu? Ya, Okey. Okey. Cikgu ingin pergi ke slide sebentar tadi ya? Ya, yang slide asal. Slide asal. Okey, cikgu boleh zoom out seperti yang cikgu buat tadi. Okey. Okey, cikgu Okey, tekan kita slide. yang ni. Cikgu pilih je mana yang cikgu nak. Okey, ya. Alright. Yang inilah kita akan lihat. Okey, penghasilan penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Ya. Jadi kita akan belajar 5 jenis sumber tersebut. Okey. Okey. Atau saya boleh tanya kepada pelajar, adakah ingat lagi? Boleh. okey. Jom kita refresh. Yang pertama ni, sumber apa? Ada siapa boleh beritahu? Okey. Okey, Yang ada pertama tu gambar apa? macam air, pancuran kan? Ya. Okey, boleh cikgu tanya? Boleh. Siapa nak jawab? Buka siapa je nak jawab? mikrofon. Itu sumber hidro, air. Okey, betul, hidro. Okey, yang ni atau kita lihat yang ni, yang Okey, gambar yang ni. Yang di bawahnya apa pula Di bawah ada sama macam ni tadi. Apa tu? Cikgu dah bagi hint dah tu. Yang tu solar tu. Solar, betul. Okey. Ni Razik seorang je yang jawab ni. Yang lain tak nak cuba ke? Apa kata cikgu panggil Erisha? Cikgu dah panggil Erisha tu. yang ni. Inilah. Okey. Apa tu Yang cikgu Erisha? bulatkan yang nombor 3. Itu angin. Oh, angin. Okey, betul ya. Okey, jadi seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita nak melihat ataupun mencerakinkan gambar rajah blok. Okey, penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Okey, jadi cikgu akan bagi contoh. Okey, untuk kita nak menguasai topik ni, okey, kita akan kena tahulah 3 perkara. Okey, yang pertama, ciri-ciri dia. Ya. Yang kedua, gambar rajah blok. Yang ketiga, kaedah penghasilan. Okey, itu 3 perkara. Ya. Okey, kita lihat dulu yang hidro ni. Okey, hidro kita akan menggunakan aliran air, simpanan atau empangan air. Okey, jadi kita kena kepung gunakan empangan. Ya. Okey, dan sebab kita memerlukan air, sebab nama dia pun hidro, jadi perlukan menggunakan air. Okey, kemudian kedudukan empangan tu kena tinggi untuk kita nak menghasilkan tenaga keupayaan. Okey, dan bila kita buka saluran empangan, air pun boleh meluncur dengan deras dan akan memutarkan turbin. Ya. Okey, itu Itu untuk hidro. itu hidro. Ya. Dan selepas kita tahu apakah ciri dia, kita akan lihat dulu ini adalah dia punya gambar di mana empangan hidro itu sendiri. Okey, antara gambar yang ada, okey, kita ada dia punya empangan yang cikgu maklumkan tadi. Okey, kemudian kita ada dia punya takuan air. Bila kita dah empang, air akan bertakung. Okey, kemudian air ada alur limpah. Ini tujuannya untuk mengelakkan air kalau banjir, dia akan boleh keluar. Okey, dan salur masuk ini yang akan masuk ke dalam turbin untuk menggerakkan turbin. Ini namanya turbin ya, turbin. Ya. Okey. Okey, dan ada pintu kawalan di sini. Kalau nak memerlukan penyelenggaraan, kita akan tutup pintu ni. Air takkan lalu. Jadi boleh penyelenggaraan turbin dan alatan dalam kawasan sini. Ya. Okey, dan ni empis air. Okey, rumah penjana, pengubah, talian kuasa dan liaran eko. Okey, syaf pusuan. Inilah bagaimana tenaga elektrik boleh dihasilkan dengan menggunakan kaedah stesen jana kuasa elektrik hidro ataupun air itu. Ya, cikgu mungkin ada daripada mereka tidak pernah melihat empangan ni di depan mata. Tapi macam Wani sendiri pernah diberi peluang untuk pergi tengok sendiri empangan satu empangan di Selangor. Memang sangat besar, cikgu. Ya, sangat besar. Ya. Kan? Contohnya di Negeri Sembilan, kan kita ada satu empangan. Saya lupa nama empangan tu. Baru-baru ni pegawai JKR bagi tahu, dia kata kedalaman
empangan tu nak turun bawah tu lebih kurang dalam lebih daripada 100 meter. Wow, dalam. Kan? Dan dia pun sendiri kalau masuk tu memang tak berani lah. Yelah tu. Sangat besar dan sangat dalam. Sangat dalam sebab ni sangat tinggi. Ya. Kan? Betul. Untuk menampung air itu sendiri. Ya, betul. Okay. Sebab kita perlukan kuantiti yang banyak untuk mendapatkan tekanan yang secukupnya untuk menggerakkan turbin. Ya. Okey. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat gambar raja blok ni. Okey, yang ni yang penting sebab di sini akan berlakunya perubahan tenaga. Okey, tadi slide pertama yang cikgu tunjukkan tadi ada perubahan tenaga kan? Ya. Ada tenaga elektrik, tenaga mekanik, kinetik dan sebagainya. Jadi kita nak lihat. Okey, yang pertama tenaga keupayaan. Okey, di mana dia berlaku? Pada dalam empangan itu sendiri seperti gambar ni kan. Okey, ini empangan ni. Jadi dalam ni ada air yang sangat banyak dan di situ adalah tenaga keupayaan. Maksudnya dia tak apa-apa lagi sebab dia tersimpan dan mempunyai tenaga dia sendiri. Okey, kemudian dia berubah. Okey, bila menjadi tenaga kinetik macam mana? Okey, bila kita buka ni pintu kawalan ni, okey, dan air akan lalu di sini. Okey, jadi dia akan berubah daripada tenaga keupayaan menjadi tenaga kinetik. Baik. Okey, seterusnya dia akan berubah pula menjadi tenaga mekanik. Okey, apa beza antara mekanik dan juga kinetik? Okey, mekanik adalah putaran turbin atau mesin. Ya. Kan? Kinetik macam air bergerak, tapi di sini adalah mesin iaitu turbin. Turbin. Dan turbin tersebut kita gandingkan dengan shaft pada penjana. Dan daripada situlah kita akan menghasilkan tenaga elektrik. Kan? Macam kita generator. Biasa pergi pasar malam ni? Biasa, cikgu. Kan ada nampak generator kan? Ya. Tapi yang tu menggunakan guna apa tu? Apa namanya tu, cikgu? Apa? Dia punya kan? dia mesin tapi dia gunakan sumber apa? Diesel kan? Diesel. Tapi yang ni kita ganti dengan air. Tetapi air kena laju supaya turbin dapat berputar dan penjana juga boleh kita gunakan untuk dia menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Ya. Okey. Itulah 3. Jadi daripada sini kita tahu perubahan tenaga daripada keupayaan, kinetik, mekanik dan juga elektrik. Ya. Maksudnya kena ada 3 proses dulu baru dia akan pergi menjadi tenaga elektrik. Ya, betul. Okey. Kan? Tapi di sini yang pentingnya mesti ada ni penjana. Penjana yang menghasilkan elektrik. Tapi macam mana nak penjana menghasilkan elektrik? Jadi kita gunakan air untuk putarkan turbin. Okay. Baik. Okey. Pelajar atas talian macam mana? Faham tak proses ini? Okey. Faham. Alright, cikgu, mereka semua faham dan lepas ni mungkin cikgu dah sediakan soalan untuk mereka pula. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Asri dan 6 orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Okey, dah berehat lama ni. Semua pelajar atas talian okey tak? Masih bersemangat seperti biasa? Okey. Itu yang kita nak tengok sekarang ni. Baik cikgu, anak murid cikgu semua pun dah bersemangat, dah senyum lebar dari tadi ni. Jom kita nak teruskan dengan belajar mengenai kaedah penghasilan tenaga elektrik hidro. Dipersilakan cikgu. Okey, tadi kita dah lihat bagaimana gambar raja blok tu menunjukkan perubahan tenaga. Okey, jadi sekarang kita nak lihat lebih detail kaedah penghasilannya. Okey, sebab ni biasa ditanya dalam peperiksaan. Dan pernah keluar dalam SPM. Okey. Jadi untuk hidro, bila kita lihat di sini, kita kena tulis ayat macam ni Okey. Ada air disimpan dalam empangan air mewujudkan tenaga keupayaan. Okey, tadi kita dah lihat ada perkataan tenaga keupayaan. Okey. Macam mana boleh berlaku? Sebab air yang disimpan. Okey, nampak gandingan dia tu kan? Air disimpan, tenaga keupayaan. Kemudian di sini pula air bertekanan tinggi dalam empis air akan menghasilkan
tenaga kinetik. Macam mana dia boleh berlaku? Tadi pun cikgu dah tunjukkan, dia mengalir masuk dalam empis air tu dan memutarkan turbin kan. Biarkan. Okey, yang ketiga, okey, turbin akan dipusingkan ataupun digerakkan, okey, menggunakan air, dan di situ akan berlakunya ataupun penghasilan tenaga mekanikal. Okey, tenaga mekanikal apabila turbin penjana itu berputar. Okey. Kemudian apa yang berlaku macam cikgu terangkan tadi, iaitu aci turbin tersebut kita akan gandingkan dengan penjana. Okey, jadi di situ akan berlaku juga perubahan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Kan? Dengan menggunakan kaedah aruhan kemagnetan. Okey. Yang ini berlaku apabila kita potong flux magnet, kan? Dalam penjana itu ada magnet. Okey, kita akan ada rotor, dia akan memotong flux magnet, jadi dia akan boleh menghasilkan elektrik. Okey, jadi kaedah inilah kita namakan sebagai hidroelektrik. Okey, jadi apa yang penting di sini, okey, pelajar tahu nama sistem ataupun penjanaan tenaga elektrik. Kedua, gambar raja blok. Yang ketiga adalah kaedah penghasilan. Ya. Okey. Ya. Maksudnya dah ada 3 apa orang kata objektif penting yang mereka perlu tahu untuk hidro ni. Ya, hidro. Okey. Jom kita nak sambung. Seterusnya kita ada apa lagi selain hidro, cikgu? Okey, jadi yang kita nak tahu 3 itulah tadi kan. Ciri-ciri dia, gambar raja blok perubahan tenaga, kaedah penghasilan. Okey, kita baru belajar 1, tapi kita ada lagi 4 pun menggunakan kerangka ataupun apa yang kita nak terangkan dalam konteks yang sama, iaitu ciri, gambar raja blok dan juga kaedah. Ya. Okey. Okey, di sini kita ada satu soalan. Kan asyik cikgu aja bercakap kan. Kita nak tanya soalan, tapi soalan ni tak ada kaitan dengan tadi. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okey, stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Okey. Turbin steam. Ini untuk subtopik mana, cikgu? Ini sebenarnya subtopik kita belajar sebelum ni. Sebelum ni. Tapi ini adalah soalan SPM 2018. Okey. Kan? Okey. Jadi, cikgu highlightkan ke sini, dia nak minta 2. Kan? 2 stesen jana kuasa elektrik menggunakan turbin steam. Turbin steam ni macam mana? Maksudnya dia menggunakan steam. Kan? Yang kita tengok tadi menggunakan air. Kita menggunakan steam. Okey, jadi ada siapa yang boleh jawab? Ni kira soalan bonus untuk hari ni. Soalan bonus untuk kita mengingat kembali, refresh kembali apa siapa yang boleh kita jawab dah belajar. Stesen jana kuasa nuklear. Okey, siapa tu? Muaz Muaz? Okey, Muaz, stesen jana kuasa nuklear. Okey. Okey, ada satu dan kita nak tunjukkan jawapan sebentar lagi. Ada lagi nak berikan jawapan? Lagi satu. Stesen jana kuasa termal. Stesen jana termal dan juga nuklear. Kita lihat jawapan. Okey, tadi yang jawab Muaz dengan Ain kan? Okey. Okey, betul Ain, nuklear. Okey, betul. Alhamdulillah. Nampaknya mereka masih ingat, cikgu. Masih ingat, alhamdulillah. Ingat okey, baik. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ini pun soalan tak ada kaitan yang kita belajar tadi, tapi ini adalah sumber tenaga. Kita dah paparkan tadi slide awal tadi. Kan? Ini pun adalah contoh soalan SPM 2018. Okey, sumber tenaga. Ya. Okey. Siapa nak cuba? Tak apa, cikgu. Soalan tak ada kaitan ni, ia memberikan kejutan kepada pelajar sebenarnya untuk mengingati. Kan? Jom, tapi dalam tajuk yang sama. Siapa masih ingat? Siapa nak cuba? Siapa? Syazwani tu ya? Syazwani nak cuba? Syazwani? Unmute mic dulu. Okey, silakan. Okey, nampaknya Syazwani ada masalah teknikal di situ. Tak apa, cikgu boleh bagi jawapan dulu untuk yang ini. Dulu, nanti kita tanya Syazwani balik. Okey, sama juga ni kita bila nak jawab kita highlightkan dulu supaya kita masih dalam tengok soalan dan juga konteks yang betul. Okey, contoh kan, contoh.
contoh sumber. Okey, iaitu berpadu kita ada solar. Solar tadi. Dan kita ada hydro. Kan? Untuk tenaga yang tidak boleh diperbarui, kita ada arang batu. Kan? Nuklear. Okey, arang batu dan nuklear. Okey, yang ni adalah menggunakan turbin steam. Ini turbin steam tadi kan. Yang turbin steam tadi tu. Masa kita panaskan air, dia akan buat kelajuan tinggi, dia akan putarkan turbin. Baik. Okey. Ini yang hydro yang kita belajar tadi. Alright. Okey. Ini adalah soalan SPM 2019. Okey, jadi kita nak lihat adakah pelajar di sini yang dalam Google Meet dan juga di rumah ingat lagi macam manakah proses penghasilan tenaga hidro ni, elektrik hidro. Yang ni dia tak ikut urutan, jadi kita nak susun balik. Ya. Susun balik. Siapa nak cuba? Ini kita dah buat sama-sama tadi. Ya, yang pertama tadi, yang sebentar tadi kita dah terangkan. Siapa nak cuba? Siapa lagi belum cuba? Okay. Amni? Okey, Amni boleh cuba dekatkan mikrofon dan sila jawab soalan ini. Okey, nampaknya Amni pun ada masalah teknikal di situ, cikgu. Tidak mengapa. Kita nak tanya Razik, nak cuba tak Razik? Ya, yang pertama boleh, Razik? Boleh. Cuba Razik, dari tadi senyum lebar macam tu. Macam dah tahu jawapan je. Cuba Razik. Sebutkan. Yang pertama, air yang disimpan dalam empangan mewujudkan tenaga keupayaan. Okey, betul. Okey, nombor 1. Terkeluar pula nombor 2. Nombor 2 dah ada. Kita teruskanlah nombor 3. Nombor 3 kita teruskan. Okey, jawab nombor 3. Nombor 3. Saya. Razik nak jawab boleh Razik? Boleh. Nombor 3. Air bertekanan tinggi disalurkan ke aci turbin dan menghasilkan tenaga mekanikal. Okey, betul Betul cikgu? Okey, betul. Okey. Dan akhir sekali, semestinya lah jawapan nombor 1 tu. Ya, okey kan? Okey. Jadi, 1, 2, 3, 4. Ini adalah proses penghasilan dan ini adalah soalan sebenar yang akan ditanya. Jadi, daripada sini kita tahu dia masih berkisar pada konsep tadi ataupun kerangka tadi. Iaitu gambar rajah blok dan juga kaedah penghasilan. Okey, bagus Razik. Jom kita nak teruskan. Okey. Kita ada tenaga kaedah penghasilan tenaga elektrik yang kedua iaitu tenaga angin. Ataupun kita panggil sumber tenaga daripada angin. Okey, angin ni macam mana pula kita nak hasilkan? Okey, iaitu kita memerlukan kawasan yang luas. Sebab apa luas? Sebab kita nak letakkan banyak kipas untuk kita nak hasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi dia kena ada kawasan yang tinggi. Kan tanah tinggi ni selalunya berangin, kan? Berangin. Okey, dan juga ada pengalian udaranya adalah malam. Macam kita pergi kawasan peranginan kan? Peranginan. Susah nak sebut. Kan? Dah lama tak pergi cikgu. Tak pergi. Tak boleh. Tak boleh pergi. Jadi dia kena ada kelajuan yang malah, kan? Ada dia punya nilai dia ataupun hal laju dia iaitu 80 hingga 100 mili ataupun meter per saat. Kalau ikutkan ni laju ni kan. Okey. Okey, sama macam tadi. Okey, ini adalah dia punya gambar rajah dia. Okey, kita perlukan kincir angin di sini. Okey, di mana ini adalah untuk kita nak memerangkap angin. Okey. Okey, kemudian kita ada bateri. Okey, kita akan simpan selepas kita jana. Okey, kemudian kita ada bilah kipas di sini. Okey, aci utama yang kita gandingkan dengan kipas. Okey, dan kita ada brake di sini untuk mengawal kelajuan. Okey, kemungkinan ada angin terlampau laju, jadi kita boleh kawal menggunakan brake. Okey, dan kita ada pemacu kotak gear. Dia ada sistem mechanical di situ Okey, dan juga di sini kita ada penjana. Okey, macam hidro tadi kita menggunakan air, yang ini kita dengan angin. Okey, kita akan pusingkan penjana menggunakan kipas. Kan? Tadi kita menggunakan apa Wani? Ingat lagi? Kita guna air. Air, tapi depannya air tu kita guna turbin. Betul dia, turbin. Yang ni kita gunakan kipas. Kan? Kipas. Okey, jadi ini adalah sistem kawalan. Dia ada macam mata angin kan? Okey. Okey, dan ini adalah pengubah transformer. Gunanya untuk menaikkan voltan
yang dihasilkan. Okey, dan ini adalah grade kuasa. Maksudnya kita akan bekalkan ke industri ataupun ke domestik, iaitu rumah. Okey. Okey. Berikut pula adalah dia punya gambar rajah blok. Macam mana kita nak perubahan tenaga tersebut. Okey. Jadi kita ada tenaga angin. Tadi kan, angin. Okey, angin ni dia akan memutarkan bilah. Okey, bilah kipas. Okey, seperti dalam gambar ni. Okey, kemudian dia akan berubah kepada tenaga mekanik. Okey, macam saya cikgu bagi tahu tadi, iaitu tenaga mekanik adalah pergerakan mesin. Kan? Okey, di mana? Okey, di sini. Kan? Gear ni kan, gear tu berputar tu. Tadi air hidro kita guna turbin. Yang ni kita gunakan sistem gear. Okey, dan kemudian dia akan berubah menjadi tenaga elektrik bila mana kita gandingkan dia dengan penjana. Seperti hidro juga tadi. Okey, di mana berlaku? Di kawasan sini. Okey. Dan dia punya kaedah penghasilan adalah seperti dalam ini. Okey, iaitu yang pertama putaran bilah oleh angin yang menggerakkan. Kemudian sistem brake mengawal kelajuan. Okey, sistem ini disambung dengan penjana berfungsi sebagai peranti dengan menggunakan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik, iaitu gear dan juga penjana tadi. Okey, kemudian dia ada simpan dulu. Macam hidro tadi, dia terus je kan. Yang ni dia ada simpan. Tujuan kita simpan adalah untuk stabilkan dan juga simpan untuk keperluan bila tak ada angin. Kan? Okey. Dan juga dia ada penyongsang inverter. Inverter ni gunanya apa? Untuk kita nak tukarkan daripada arus terus kepada arus ulang-alik. Okey, jadi inilah yang kedua, iaitu sumber lestari, iaitu angin. Tadi hidro, yang ni angin. Okey. Sumber yang kedua. Okey. Seterusnya kita ada sumber apa lagi cikgu selain hidro dengan angin? Kita ada solar. Solar sini solar. Kemudian kita ada ombak dan kita ada biogesim. Okey, 3 lagi. Okey. Boleh cikgu? Boleh. Okey, yang ni yang suria yang sekarang yang kita terangkan tadilah. Okey, secara umum kita akan lihat suria bagaimana. Okey, suria ni pun sama. Okey. Okey, dia perlukan kawasan yang luas dan juga dia pun bagusnya sebab dia mengurangkan pencemaran. Contoh hidro tu dia bagus tapi kita perlukan tebang hutan. Kan? Jadi itu menyebabkan pencemaran alam. Kan? Jadi suria cuma kita lekat saja. Tapi adalah dia punya kekurangan je. Harga dia agak mahal kan untuk pertama kali. Betul. Kan? Itu yang berlaku. Okey, dan dia kos servis dia adalah rendah tapi untuk jangka masa panjang, tapi untuk nak membuat dia ataupun menghasilkan dia untuk pertama kali dia agak mahal. Kan? Okey, ini adalah dia punya, kita lihat di gambar di sini. Okey, kita akan pasang panel solar. Kadang-kadang kita panggil dia, sekarang dipanggil ladang solar. Kan? Ladang. Ladang ni biasa untuk kita nak menternak ataupun menghasilkan suatu produk dalam skala yang besar kan. Jadi sini pun kita nak menghasilkan solar, tapi satu biji macam ni je tak cukup. Jadi kita perlukan banyak. Kan? Sebab tu kita pasang panel solar PV ni banyak. Okey, kita ada papan Swiss. Kan? Kita ada pengawal beban. Okey, kita ada sistem penyimpan. Kita ada penyongsang AT dan AU. Kan? Okey, dan kita ada beban AU. Okey, kalau nak lihat di sini, okey, ada dua warna yang berbeza. Okey, yang sebelum ni dia warna merah, yang selepas tu dia warna biru. Okey. Merah ni adalah sambungan arus terus. AT tu mewakili pada arus terus dan AU tu mewakili kepada arus ulang-alik. Kan? Ya. Okey, dan ni perubahan tenaga dia cuma simple, dua saja. Kan? Daripada cahaya tukar terus kepada elektrik. Kan? Macam mana dia menggunakan panel solar PV ni. PV ni ringkasan pada fotovoltaik. Kan? Dalam ni akan berlaku tindak balas kimia. Okey, tindak balas kimia. Okey, di mana
cahaya kita tukar terus menjadi tenaga elektrik. Ya. Kan? Okey. Saya teruskan. Boleh cikgu. Okey, dan inilah kaedah penghasilan solar. Okey, menggunakan kaedah dinamika kimia. Okey, separuh pengalih. Okey, tenaga yang dipancarkan tadi pada panel solar tadi akan kita tukarkan kepada tenaga elektrik dalam bentuk arus terus. Okey, tetapi dia ada pengawal cas dan kita ada bateri untuk simpanan, kan? Contohnya saya bawa model ni ke sini, tak ada matahari, jadi kita menggunakan bateri dalam ni. Seperti sama juga yang di sini, kan? Okey, kemudian bateri itu kita akan simpan untuk tujuan juga sebagai menstabilkan voltan. Kan? Dan kita ada satu inverter yang kita gunakan untuk tukarkan arus terus kepada arus ulang-alik seperti dalam gambar tadi. Kan? Talian warna merah dan juga talian warna biru. Ya. Okey. Alright, kita dah habis kaji ni sampai kaedah penghasilan tenaga elektrik solar PV, cikgu. Dan lepas ni ada lagi beberapa sumber tenaga yang kita nak sama-sama belajar dengan semua pelajar atas talian. Jadi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Asri serta 6 orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Okey, baik Cikgu. Tanpa meninggalkan masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, jadi sekarang kita akan pergi kepada yang sebelum ni kita jawab kertas soalan kan, tapi soalan itu adalah bahagian A. Okey, bahagian A ni adalah respon terhad. Okey, maksud respon terhad adalah dia punya fakta tu mesti sama seperti yang dalam buku teks. Okey, jadi sekarang kita akan lihat dulu apa pula. Okey, ini adalah bahagian B. Okey, soalan bahagian B. Okey, berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu ingat lagi apa tajuk kita sebenarnya tadi? Tajuk kita penghasilan tenaga elektrik. Ya, penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Okey, jadi saya bagi peluang murid dulu lihat pada gambar rajah ni. Okey, gambar rajah ni, rajah 8 ni. Okey, di mana? Okey, kawasan pergunungan. Okey, di situ ada kawasan lapang. Okey, dan sini rasanya rumah ni dekat atas air kan. Jadi kita nak lihat di sini apakah dia ada masalah ketiadaan sumber bekalan tenaga elektrik. Mungkin dia jauh daripada tempat penempatan utama. Jadi kita perlu menyelesaikan masalah dia untuk kita nak bekalkan sumber tenaga elektrik. Okey, jadi daripada gambar rajah ni kita kena kenal pasti jenis sumber tenaga yang sesuai digunakan di kawasan ini. Okey, tadi kita dah belajar ciri-ciri dia kan? Kita dah belajar tadi hidro, solar dan juga angin. Okey, daripada kedua-dua tu, kita nak kenal pasti mana yang sesuai digunakan di sini. Ada siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Siapa lagi suara dia tak keluar dari tadi? Boleh cuba, ya? Okey, Syazwani boleh cuba. Sumber hidro dia. Hidro? Yes, Azwani. Sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Ya. Sumber tenaga? Dia memang sumber tenaga boleh perbarui, tapi kita nak tahu nama jenis dia. Nama jenis yang tiga kita dah belajar tadi. Hidro, solar dan juga apa tadi? Angin kan? Jadi daripada tiga tu apa dia? Okey, Akila nak tolong Syazwani. Tapi Syazwani dah jawab tadi sebenarnya soalan. Dia kata betul kan? Okey, iaitu jenis sumber tenaga. Jadi jenis sumber tenaga kita cuma ada dua, iaitu sumber tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Tapi betul lah jawapan Syazwani tadi, iaitu sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Ni ada silap ni Ni bukan. Ni sini sumber tenaga. Sepatutnya boleh. Boleh. Okey. Maksudnya Syazwani betul lah jawab tadi cikgu. Ni. Itu silap kan. Okey, bagus Syazwani. Okey, jadi kita nak cadangkan
Okey, cadangkan stesen jana kuasa elektrik yang lestari yang kita nak gunakan di sini. Okey, tadi kita dah belajar 3. Jadi berdasarkan gambar tadi, okey, kita nak kena nyatakan ataupun cadangkan. Okey, dan juga alasan. Soalan ni ada 4 markah. Okey, jadi 1 markah diberi kepada cadangan yang betul dan lagi 3 markah diberi kepada alasan yang sesuai untuk kita pilih. Okey, jadi 1. Okey, yang ni dia akan memberikan 1 markah. Dan kedua adalah 3 alasan, dia akan memberikan 3 markah. Okey, jadi cikgu bagi peluang siapa nak cuba jawab soalan ni. Siapa nak cuba nak dengar suara Muaz pula lah? Boleh. Okey, silakan Muaz. Stesen jana kuasa angin yang sesuai digunakan. Kerana bentuk muka bumi yang sesuai. Selain itu, gunakan sumber tenaga semula jadi dan tidak mencemarkan alam kita. Okey. Betul ke cikgu jawapan jawapan Muaz? Okey, dia boleh jawab salah satu kan. Sebab soalan dia markah dia 1. Jadi kita ni slash lah. Jadi kalau dijawab stesen jana kuasa solar betul kan? Stesen jana kuasa angin pun betul. Okey, tapi markah 1 sahaja. Ya. Kan? Dia bentuk muka bumi yang sesuai. Okey, betul. Okey, kemudian menggunakan sumber tenaga semula jadi. Tadi pun Muaz dah sebutkan betul. Kan? Tidak mencemarkan alam sekitar pun betul. Okey, kan? bagus Muaz. Bagus, kan? Dan yang ni kalau kita dah jawab tadi angin tu, okey, kita boleh lihat dah di sini dia punya kaedah. Okey, jana kuasa tadi. Kalau kita sebut angin, kita kena terangkan berkenaan dengan kaedah penghasilan menggunakan angin yang kita dah belajar sebelum tadi. Kalau kita jawab solar, kita kena terangkan jenis ataupun kaedah penghasilan menggunakan solar. Mesti merujuk pada yang depan. Jangan depan jawab lain, belakang cerita lain. Jadi markah pun akan hilang. Dan kena ada 5 fakta berkaitan proses. Kan? Ini yang kita perlu kan untuk jawab. Okey. Okey, baik. 5 markah dah dapat kat situ. Dia 2 markah. 5 markah sini. Jadi inilah contoh cara nak jawab dia. Okey, kena ada 5 fakta. Okey. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita dah belajar banyak sangat perkara hari ini dan Wani sendiri dapat tahu pelbagai nama-nama yang penting sebenarnya. Sebenarnya kalau tak ada tenaga elektrik, banyak lagi sumber-sumber tenaga yang kita boleh dapatkan ya cikgu. Dan sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini, kalau boleh kita nak dengar rumusan yang ringkas kepada cikgu untuk semua yang sedang menyaksikan RTS hari ini. Okey, alhamdulillah, terima kasih kita sampai di penghujung rancangan. Jadi seperti yang pada awalnya cikgu maklumkan tadi, iaitu tujuan utama kita belajar hari ini adalah untuk kita nak lihat atau kita nak cerakinkan yang pertama, penghasilan tenaga elektrik daripada sumber lestari. Apa dia sumber lestari yang kita lihat tadi? Iaitu hidro, angin, solar dan ada lagi 2 iaitu ombak dan juga biojisim. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kaedah penghasilannya. Okey, kita kena terangkan penghasilannya seperti apa yang kita buat tadi. Okey, dia ikut step by step. Kan, step by step. Dan nak tambah lagi tadi yang penghasilan tadi, pencerakinkan gambar raja blok tu, dia mestilah ada perbezaan perubahan tenaga. Okey, daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, itu dia nampaknya pelbagai input dan ilmu baharu yang dikongsikan oleh Cikgu Muhammad Asri bin Muhammad Hashim selaku Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vocational SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu sama-sama. kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Dan terima kasih kepada 6 orang pelajar dari SMK Taman Semarak Nilai Negeri 9. Kita ada Ain Akilah, Nur Erisha, Nur Amni Damia, Syazwani Nur Akilah, Muhammad Muaz dan Muhammad Razik. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan skor untuk subjek asas kelestarian ni. Okey? Alright, jadi semoga kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian sahaja dari saya, Wani Keri, dari Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Didik TV KPM.
Assalamualaikum, saya Puan Juliana binti Amin, ibu kepada Muhammad Adam Wafi bin Muhammad Jani, calon SPM 2022. Saya doakan Muhammad Adam Wafi dan kawan-kawannya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan mereka dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah dalam kehidupan mereka. Berguru jangan kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Tunduk hormat sikap pelajar, sanjung jasa guru berguru.